Baik, seterusnya kita ke Perak. Isu kecuaian dan jenayah seksual terhadap kanak-kanak menjadi fokus berita dari sana. Untuk itu kita bersama Fahmi Muhammad Noor. Fahmi, silakan. Baik, terima kasih Azam. Isu kecuaian dan pengabaian kanak-kanak oleh ibu bapa atau penjaga ketika ini agak membimbangkan. Di Perak, sebanyak 4 kes dengan 5 kematian dilaporkan dalam tempoh 3 bulan. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata pihaknya memandang serius perkara ini. Justru tindakan lebih tegas akan diambil di bawah Seksyen 33/1 Akta Kanak-Kanak 2001. Ia berkaitan kesalahan ibu bapa atau penjaga yang membiarkan kanak-kanak tinggal tanpa pengawasan berpatutan. Kita memandang serius kes ini dan kita akan memastikan bahawa kertas-kertas kesihatan yang dibuka melalui Seksyen 33/1 Akta Kanak-Kanak ini kita akan tuduh untuk kita menyedarkan kepada orang ramai, kepada ibu bapa dan kepada penjaga supaya lebih bertanggungjawab terhadap anak mereka, dan tindakan mengikut undang-undang akan kita ambil. Ya, kerana apa? Untuk menjadikan sebagai pengajaran kepada masyarakat di luar sana ataupun ibu bapa penjaga di luar sana. Datuk Seri Muhammad Yusri berkata langkah intervensi turut diambil pihaknya bagi menangani jenayah tersebut menerusi ceramah serta perjumpaan dengan masyarakat. Pada 26 Februari, kanak-kanak 2 beradik berusia 9 dan 8 tahun ditemukan lemas di dalam kolam renang sebuah hotel. Kejadian kedua pula melibatkan kanak-kanak autism yang meninggal dunia selepas ditemukan hampir lemas di dalam kolam renang pusat jagaan pada 17 April. Seminggu kemudian, kanak-kanak perempuan berusia setahun 9 bulan pula ditemukan terapung di dalam kolam renang di rumah datuknya di Tambun, manakala insiden terakhir membabitkan kanak-kanak berumur 3 tahun. Selain pengabaian, jenayah seksual terhadap kanak-kanak turut diberi perhatian. Pusat Temuduga Kanak-Kanak CIC di Ipoh Perak berperanan merakam keterangan mangsa atau saksi yang terlibat dengan kejadian tersebut bagi memastikan mereka mendapat pembelaan sewajarnya. Nur Ain Abu Bakar ada laporan mengenainya. Satu-satunya CIC di Perak terletak di dalam kawasan Balai Polis Sungai Senam Ipoh yang sebelum ini merupakan kuartus anggota polis. Fungsi utamanya merakam keterangan mangsa atau saksi kanak-kanak di bawah peruntukan Seksyen 6 dan 7 Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007. Rakaman menggunakan alat rakaman Integrated Real-Time DVD Recording System itu kemudiannya akan dijadikan sebagai bahan bukti ketika perbicaraan di mahkamah. Sepanjang tahun lepas, sebanyak 223 rakaman telah dibuat ke atas mangsa di Pusat Temuduga Kanak-Kanak ini. Anak patung anatomi turut digunakan semasa sesi rakaman bagi membolehkan mangsa atau saksi kanak-kanak menceritakan kejadian sebenar. Berkonsepkan child-friendly policing, CIC juga seakan-akan rumah transit yang mempunyai kemudahan bilik rehat, ruang tamu, dapur dan ruang permainan. Ia bertujuan membantu mengurangkan trauma dialami mangsa atau saksi kanak-kanak. Memberi perhatian adalah juga menumpukan kepada keselesaan ke atas kanak-kanak tersebut. Kalau puan lihat, ada kami sediakan toys, barang-barang permainan, peralatan, semua ada di sini. Dan bilik, selain daripada bilik penginapan, kami juga menggunakan bilik ini untuk kaunseling ke atas mangsa. Sekiranya tiada siapa-siapa menginap di sini, kami akan tukarkan bilik ini untuk jadikan bilik kaunseling. Selain mempamerkan kecekapan dalam pengendalian siasatan, kewujudan CIC juga diharap dapat memelihara kepentingan keadilan kepada kanak-kanak yang menjadi mangsa kes jenayah. Semua rakyat Malaysia lah, ya. Kita ingat kanak-kanak tu kita nak lindung. Jadi sekiranya berlaku kejadian jenayah terhadap kanak-kanak, laporlah. Dan pihak polis akan melindungi dan pihak polis akan mengambil keterangan daripada kanak-kanak sebagaimana kanak-kanak betul bagi tahu ataupun bagi tahu dari segi dia tunjuk cara macam mana kejadian itu berlaku. Laporan Nur Ain Abu Bakar, RTM.
Isu jenayah seksual terhadap kanak-kanak turut mendapat perhatian Exco Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan Masyarakat dan Pembangunan Usahawan Negeri Salbiah Muhammad. Meskipun tidak banyak kes yang direkodkan di Pusat Perlindungan ketiga ini, ia perlu diberi perhatian serius. Jenayah tersebut boleh mengganggu proses pembesaran anak-anak sekiranya tidak ditangani segera. Justru beberapa langkah proaktif diambil kerajaan negeri di bawah portfolionya, termasuk melaksanakan program pemberian kit asas sanitasi wanita Negeri Perak ProKIS. Apa yang kita boleh buat, program-program advokasi macam saya sebut tadi, kita turun ke sekolah-sekolah, bukan saja melibatkan pelajar tetapi parents juga, supaya parents tahu apa peranan mereka, apa hak-hak mereka yang boleh mereka lakukan, termasuk anak-anak itu sendiri, apa perlakuan-perlakuan yang boleh menimbulkan perkara-perkara ke arah cabul ataupun rogol yang perlu mereka tahu supaya mereka boleh protect diri mereka. Selain itu, pihaknya turut memperbanyakkan program advokasi dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Sebanyak RM50,000 disalur kepada CIC Sungai Senam Ipoh bagi menaik taraf fasiliti serta kemudahan di bangunan berkenaan. Beliau juga menyambut baik kewujudan Jawatankuasa Perlindungan Kanak-kanak dan berharap pelaksanaannya turut diselaras di peringkat negeri. Paparan itu tadi mengakhiri perkembangan berita dari Perak. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Fahmi langsung dari Perak.